Segerombolan umat Hindu sayap kanan membakar dan melepaskan tembakan ke sebuah masjid di Gurgaon, India, sebuah kota di barat daya New Delhi pada Selasa 1 Agustus kemarin. Viral baru-baru ini mengenai pembunuhan terhadap imam masjid yang dilakukan oleh ekstremis Hindu kerana tidak berpuas hati dengan umat Islam di sana yang melaksanakan solat Jumaat di negara tersebut. Sebenarnya, perkara ini bukan pertama kali terjadi, bahkan telah dilakukan beberapa kali terhadap umat Islam di India namun tidak dihebohkan oleh pihak media. Dan video kali ini, saya akan menceritakan siapakah dalang di sebalik kejadian ini. Bagi anda yang beragama Islam, wajib tonton video ini sebagai tanda cinta kita terhadap saudara Muslim kita di sana. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Sahabat semua, hari ini isu pembantaian umat Islam di India semakin menjadi-jadi seperti yang terjadi baru-baru ini. Seorang imam bernama Hafiz Saad yang baru berusia 29 tahun telah diragut nyawanya di Masjid Jami' Anjuman di India. Serangan ini telah dilakukan oleh golongan ekstremis Hindu yang telah berkomplot dengan parti Bharatiya Janata atau sebutan mudahnya sebagai parti BJP. Bukan itu sahaja, mereka juga turut membakar masjid menunjukkan ketidakpuashatian mereka terhadap umat Islam di sana. Untuk makluman semua, ini bukanlah peristiwa yang pertama kali berlaku. Bahkan pada tahun 2022, seorang imam bernama Muhammad Safi turut menjadi mangsa kekejaman oleh pihak ekstremis Hindu ketika beliau sedang iktikaf di Masjid Kalishpur, Bandar Siwan. Sahabat semua, sebenarnya bermula pada tahun 1947 telah berlakunya serangan terhadap umat Islam di India yang dilakukan oleh ekstremis Hindu. Namun, perkara sebegini terus meningkat ketika mana negara India diperintah oleh parti BJP yang diketuai oleh Narendra Modi. Untuk makluman semua, rata-rata pimpinan dari parti BJP ini jelas-jelas menyatakan pendirian mereka dalam memusuhi Islam. Antaranya, Subramanian Syami yang merupakan wakil dari parti tersebut secara terang-terangan menyatakan orang Islam di India tidak layak mendapat layanan sama rata dengan orang Hindu. Bahkan, kenyataan sensasi yang diucapkan oleh wakil parti tersebut iaitu Nupur Sharma di Instagramnya pada tahun 2022 mengundang kemarahan umat Islam di seluruh dunia kerana telah menghina Nabi Muhammad SAW. Paling biadab, salah seorang pendiri Hindu bernama Nalsingh Hanan pada masa itu telah mengisytiharkan kepada penganut Hindu agar perlu mengambil alih Mekah dari tangan umat Islam yang ingin dijadikan Kaabah sebagai kuil Hindu. Mereka mendakwa bahawa Kaabah ialah kuil Mahadev dan mereka mendakwa bahawa air Zamzam sebenarnya ialah sungai Mahadev Ganga. Dengan ini, jelas kelihatan pemerintahan India di bawah taklukan Narendra Modi secara halus ingin menghapuskan umat Islam di India yang merupakan kaum minoriti di negara tersebut. Kini, India menjadi negara yang membahaya bagi umat Islam untuk terus menetap di sana. Larangan memakai hijab, menafikan hak merayakan Aidil Adha, masjid dirobohkan dalam mendirikan kuil Hindu, membakar kediaman umat Islam, pusat pengajian agama seperti madrasah diancam tutup dan hak kewarganegaraan bagi orang India yang beragama Islam turut dibatalkan. Ini dibuktikan apabila kerajaan India yang telah meluluskan Akta Kewarganegaraan Pindaan 2019 yang mana undang-undang tersebut membolehkan pendatang tanpa izin dari kalangan minoriti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang beragama Sikh, Buddha dan Kristian untuk memohon kerakyatan India, namun melarang umat Islam dari negara tersebut untuk memohon kerakyatan di negara itu. Bahkan, undang-undang ini telah diperalatkan oleh parti BJP pada pilihan raya umum pada ketika itu dalam memancing undi dan sokongan majoriti dari penganut agama Hindu dengan memainkan sentimen anti-Islam apabila berjanji akan melaksanakan undang-undang tersebut apabila mereka berjaya menjadi kerajaan. Akhirnya, mereka berjaya memenangi pilihan raya umum pada tahun 2019 dengan menewaskan parti lawannya iaitu Parti Kongres Pimpinan Sonia Gandhi. Bermula di situlah ahli-ahli politik dari BJP telah memainkan peranannya dalam memainkan sentimen anti-Islam di kalangan rakyat India, khususnya ahli penyokong parti tersebut. Maka, berlakunya satu demonstrasi besar-besaran yang diadakan di Jamia Millia Islamiyah di New Delhi dan Aligarh Muslim University di Uttar Pradesh demi menzahirkan bantahan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.
Bahkan, undang-undang ini turut mendapat kecaman dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengecam undang-undang tersebut serta dianggap sebagai satu bentuk diskriminasi terhadap umat Islam di India serta mengecam tindakan pimpinan Narendra Modi adalah resis dan bersifat menindas kaum minoriti Islam yang terdapat di India. Bangladesh turut mengutuk tindakan India meluluskan undang-undang tersebut dan tindakan dua menteri Bangladesh membatalkan lawatan ke India telah menyebabkan ketegangan diplomatik dan hubungan dua hala antara Bangladesh dan India. Bahkan, Malaysia juga tidak terkecuali menyatakan bantahan terhadap undang-undang tersebut dengan kenyataan Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa undang-undang tersebut akan menyebabkan sebilangan besar umat Islam tidak mempunyai negara. Sahabat semua, saya yakin perkara yang berlaku di India bukanlah ajaran yang diterapkan dalam agama Hindu kerana ia jelas telah melanggar nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam semua agama. Apa yang berlaku pada hari ini di India adalah berpunca dari pimpinan parti politik BJP yang bercetuskan huru-hara seolah-olah pergolakan yang berlaku di sana sudah dirancang sekian lama. Sekiranya dilihat pada hari ini, setiap keganasan di dunia ini mesti akan dikaitkan dengan Islam sehingga lahirlah istilah Islamofobia yang menakutkan orang bukan Islam terhadap umat Islam. Jika dilihat seperti Afghanistan, Iraq dan Libya, adakah negara dan pimpinannya sebelum ini menyerang negara bukan Islam dan bertindak ganas terhadap bukan Islam? Jawapannya tidak. Dan adakah bangsa Uyghur, Rohingya, umat Islam di Palestin dan juga di India sekarang ini menyerang orang bukan Islam? Jawapannya juga tidak. Sejarah telah membuktikan bahawa orang bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan orang Islam pasti akan berada dalam keadaan aman dan selamat. Namun, orang Islam yang berada di bawah taklukan orang bukan Islam pasti akan dianaktirikan serta menjadi mangsa resis di bumi kelahiran mereka sendiri kerana berbeza pegangan agama. Maka, kita tidak harus percaya dan termakan dengan propaganda keji yang menyasarkan umat Islam sebagai pengganas. Islam bukan agama yang mengajar maupun mengajak umatnya melakukan keganasan walaupun terhadap bukan Islam. Sayangnya, di saat umat Islam dibantai di pelbagai negara, namun badan yang diberikan kekuasaan diam 1000 bahasa sehinggalah orang kafir melihat dunia Islam adalah lemah dan musuh Islam mengambil kesempatan atas perkara ini. Akhir kata, sudah sampai masa umat Islam di seluruh dunia bangkit dari kegelapan dan kelemasan dan menunjukkan solidariti kita terhadap penindasan yang berlaku terhadap saudara kita di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan dan kekuatan kepada kita pada suatu hari nanti. Sekian sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share agar video ini terus memberi manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.